Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin bin Aminuddin A171678 akan membentangkan tajuk Dr. Zakir Naik, Tokoh Islah Semasa. Menurut Jasbir Mustafa Maliputat di dalam hasil kajiannya yang bertajuk Mediation and Muhammad Message, Characteristics of Online Islamic Evangelism Consumed by Indian Youth, Dr. Zakir Naik mula menjadi masyhur dan terkenal sebagai cendekiawan Muslim apabila beliau melalui latihan bersama almarhum Syekh Ahmad Didat, yang mana Syekh Ahmad Didat merupakan seorang dai yang terkenal dan seorang sarjana perbandingan agama. Seterusnya, kita pergi kepada objektif kajian. Tujuan pendidikan ini adalah untuk mencapai objektif-objektif berikut. Yang pertama, meneliti sejarah hidup Dr. Zakir Naik secara ringkas. Yang kedua, menganalisa pemikiran atau pandangan Dr. Zakir Naik dalam dakwah. Yang ketiga, mengkaji kaedah yang digunakan Dr. Zakir Naik dalam dakwah. Metod kajian yang dibuat dalam kajian ini adalah berbentuk kualitatif, iaitu menganalisa kandungan terhadap sumber primer dan sumber sekunder, seperti artikel, buku dan jurnal. Seterusnya, kita masuk pula kepada biografi Dr. Zakir Naik. Dalam bab ini, saya akan menceritakan secara ringkas. Nama Dr. Zakir Naik ialah Zakir Naik bin Abdul Karim Naik. Beliau dilahirkan di Kaukani, wilayah Mumbai pada tahun 1965. Ayahnya bernama Abdul Karim Naik dan ibunya bernama Pencaman Naik. Beliau telah berkahwin dengan Farhat Naik dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Beliau bekerja sebagai seorang doktor perubatan dan pendakwah. Ayahnya, iaitu Abdul Karim Naik, merupakan seorang pendakwah dan juga doktor perubatan, manakala ibunya Pencaman Naik adalah suri rumah. Kedua-duanya menyokong Dr. Zakir Naik dalam dakwah. Seterusnya, kita pergi kepada pendidikan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik mendapat pendidikan awal di St. Peter High School di kota kelahirannya Mumbai. Kemudian beliau meneruskan pendidikannya di Kintihan Children's College dan Nine Hospital di Mumbai untuk mempelajari perubatan. Untuk mendalami pengetahuannya di bidang sains yang didapati dari Kintihan College, Dr. Zakir Naik telah melanjutkan pelajarannya di Topiwala National Medical College dan Nine Charitable Hospital. Kita pergi kepada guru beliau iaitu Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat merupakan guru Zakir Naik dalam ilmu perbandingan agama dan merupakan tokoh pendakwah India yang tinggal di Afrika. Sebelum terjun ke medan dakwah secara sepenuh masa, Dr. Zakir Naik telah mempelajari ilmu perbandingan agama dengan Ahmad Didat. Dr. Zakir Naik mempelajari ilmu perbandingan agama semasa beliau masih menjadi doktor. Syekh ini menjadi inspirasi kepada Zakir Naik dalam dakwah. Ahmad Didat telah mengiktiraf Dr. Zakir Naik dalam ilmu perbandingan agama. Pelibatan Dr. Zakir Naik dalam dakwah. Beliau telah mula terlibat dalam dakwah secara sepenuh masa selepas berhenti menjadi doktor perubatan pada tahun 1991. Beliau mendapat inspirasi daripada gurunya iaitu Ahmad Didat. Dr. Zakir Naik merupakan pengasas kepada gerakan Islam di India iaitu Islamic Relief Foundation. Beliau banyak menghasilkan karya yang berkaitan dakwah seperti Similarity Hinduism dan Islam dan Concept of God. Kita masuk pula kepada objektif kedua iaitu pandangan atau pemikiran Zakir Naik. Dalam bab ini saya akan memberi fokus kepada 5 aspek iaitu pandangan Zakir Naik tentang Muslim bukan teroris. Yang kedua, pandangan Zakir Naik terhadap hak wanita. Yang ketiga, pandangan masyarakat terhadap dakwah Zakir Naik. Yang keempat, persamaan agama Hindu dan Islam. Yang kelima, konsep Tuhan pada pandangan Zakir Naik terhadap agama Hindu. Aspek pertama, pandangan Zakir Naik tentang Muslim bukan teroris. Dr. Zakir Naik menjelaskan bahawa Muslim perlu menjadi sumber keamanan kepada mereka yang tidak bersalah. Muslim menjadi pengganas untuk menakutkan orang yang mempunyai unsur antisosial seperti perogol, perompak dan pencuri. Contohnya, mempertahankan harta benda daripada dirompak perompak.
Dr. Zakir Naik menyatakan Muslim harus menjadi fundamentalis dengan memperkenalkan keamanan dan keadilan kepada masyarakat. Aspek yang kedua pula, pandangan Zakir Naik terhadap hak wanita. Islam telah memberikan hak kepada wanita paling maksima berbanding agama lain. Dalam Islam, lelaki dan wanita masing-masing ada kelebihan. Dalam sebahagian aspek, lelaki ada keunggulan. Dalam aspek lain juga, wanita ada keunggulannya. Contoh aspek lelaki, dalam keluarga, lelaki adalah pelindung kepada kaum wanita, di mana si ayah atau abang mempertahankan keluarga perempuan daripada diserang. Dalam aspek lain, wanita juga unggul, di mana seorang anak perlu mentaati ibunya berbanding ayahnya, kerana si ibu telah bersusah payah dan berpenat melahirkan anak dan menjaga anak tersebut. Oleh itu, Islam telah memuliakan hak wanita sebagai seorang ibu. Ini menunjukkan keutamaan yang diberikan Islam kepada wanita. Aspek ketiga adalah pandangan atau kritikan terhadap dakwah Zakir Naik. Pengkritik berpendapat bahawa dalam pemerhatian mereka, mereka melihat Dr. Zakir Naik sebagai seorang yang mempromosikan pendekatan Salafi, sebuah gerakan reformis Islam yang sangat konservatif dalam menyebarkan mesej Islam yang keras, dogmatik dan mendominasi. Pengkritik juga berpendapat bahawa pendirian Zakir Naik yang kuat dalam melaksanakan undang-undang Islam terhadap orang Islam dan bukan Islam membenarkan kedudukannya sebagai Salafi. Aspek keempat adalah persamaan agama Hindu dan Islam. Persamaan agama Hindu dan Islam adalah kepercayaan adanya kehidupan selepas mati. Tanda kenabian Nabi diceritakan di dalam kitab-kitab Hindu. Aspek kelima, konsep Tuhan pada pandangan Zakir Naik terhadap agama Hindu. Konsep Tuhan umat Hindu adalah berteraskan kepada kitab agama Hindu yang berasaskan dua mazhab utama agama Hindu, iaitu Saivism dan Vaishnavism. Penganut Hindu mempercayai banyak Tuhan. Bagi mereka, setiap kekuatan alam semula jadi sama ada mendatangkan faedah atau membahayakan adalah Tuhan yang diharapkan pertolongan. Objektif terakhir yang perlu dicapai adalah berkaitan kaedah dakwah Zakir Naik. Antara kaedah yang digunakan oleh Dr. Zakir Naik dalam dakwah adalah daripada segi penulisan. Beliau banyak menghasilkan karya yang menerangkan tentang Islam. Yang kedua adalah kaedah teknologi. Beliau mencipta rancangan yang menerangkan tentang Islam seperti Peace TV dan portal Zakir Naik. Yang ketiga adalah pidato. Beliau memberi syarahan yang mudah dan padat dengan ilmu ketika berpidato dengan menggunakan pembandingan agama. Kesimpulannya, Dr. Zakir Naik adalah tokoh pendakwah yang bukan sahaja diperakui pada peringkat antarabangsa. Pendekatan dakwahnya adalah melalui pidato serta debat yang bukan sahaja menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, malah turut merujuk kepada kitab agama lain serta menggunakan fakta sains dan logik akal. Beliau adalah tokoh pendakwah Islam yang menentang keganasan, sebaliknya mengajak sesiapa sahaja untuk menerima kebenaran dan kesempurnaan Islam. Sekian, terima kasih.